الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البدر الدجى والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya berjaya dan selamat mereka yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita memahami firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada orang-orang yang munafik, berimanlah kamu sebagaimana orang ramai beriman, mereka menjawab dengan berkata, adakah kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Sebenarnya mereka itulah yang bodoh, padahal mereka tidak mengetahui. Begitulah anggapan orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Mereka yang berpura dengan Islam, menunduk-nunduk Islam, dalam keadaan hatinya tidak percaya kepada Islam. Lalu diberi nasihat kepada mereka supaya beriman dengan sungguh-sungguh, dengan sebenarnya. Lalu mereka menjawab pada orang yang menasihat itu, adakah kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Mereka menganggap pengikut Nabi SAW adalah orang-orang yang bodoh, kerana kebanyakannya adalah orang-orang muda yang dianggap mentah. Kebanyakan orang-orang miskin yang fakir dianggap rendah. Adapun mereka yang bijak, yang pandai, yang takabur dengan pandainya, tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sombong dengan dirinya, tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Sufyan radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika dia masih belum Islam, berniaga di Syam, dia dipanggil oleh Raja Rom, Kaisar Rom, yang menerima surat dari Nabi SAW mengajak Raja Rom masuk Islam. Lalu Raja Rom meminta dicari seorang penduduk Mekah yang datang berniaga. Maka Abu Sufyan yang dipanggil datang menghadap Raja Rom. Raja Rom bertanya bagaimana Rasul yang dilantik itu, kerana orang-orang Kristian telah mengetahui dalam kitab suci mereka akan zahir Nabi akhir zaman. Mereka ini mengetahui tanda-tanda dan petunjuk-petunjuknya. Mereka bertanya Abu Sufyan, apakah ajaran yang dibawa? Abu Sufyan bercakap benar, mengatakan bahawa dia mengajak manusia pada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak syirik, meninggalkan perkara-perkara keji dan haram, mengajak pada yang baik kepada yang baik, memerintah, menyuruh pada yang baik, dan mencegah kemungkaran. Raja Rom bertanya, bagaimanakah pengikut-pengikut mereka? Jawab Abu Sufyan, ramai yang mengikutnya ialah orang-orang muda.
yang dianggap mentah, orang-orang miskin yang dianggap lemah. Rajul Rum menjawab, haula'i atba'ur rusul. Mereka itulah pengikut-pengikut Rasul-Rasul di zaman dahulu. Rasul dilantik oleh Allah berusia 40 tahun. Pengikut-pengikutnya adalah mereka yang muda, kurang daripada 40 tahun. Menunjukkan bahawa yang ramai mengikut Rasul-Rasul adalah orang-orang muda yang dianggap mentah, tetapi yang akal fikiran mereka suci dan bersih. Mereka bersifat dengan fitrah yang bersih, mudah mendapat hidayah daripada Allah. Adapun orang-orang yang tua berkarat dengan jahiliah, berkarat dengan kepahaman yang ada pada dirinya dan menggunakan akal semata-mata tanpa melihat Rasul yang dilantik oleh Allah adalah manusia yang paling benar, yang paling amanah, yang dipercayai, yang mulia akhlaknya, yang paling bijak kalangan mereka. Mereka menyaksikan Rasul-Rasul itu sejak dilahirkan di zaman mudanya sehingga dilantik menjadi Rasul. Sepatutnya mereka berfikir dengan waras Rasul yang dilantik itu menunjukkan kebenaran ajaran yang dibawa, tetapi mereka yang tua dia anggap bijak itu menolak Rasul-Rasul ini kerana begah takaburnya. Kemudian mereka melihat kepercayaan kepada Rasul itu perkara yang gaib, yang tak dapat dilihat. Percaya kepada Allah, malaikat, dosa pahala, hari akhirat yang belum dapat dilihat lagi. Mereka melihat apa yang dekat sahaja. Sebenarnya terlalu pendek akal fikiran mereka. Melihat apa yang dekat, mereka tak berfikir panjang, lebih jauh sehingga hari akhirat, menyebabkan mereka tidak beriman. Dan mereka melihat Islam suatu ajaran yang mustahil untuk mendapat kemenangan. Allah telah menunjukkan dalam kitabnya bagaimana semua nabi-nabi dan rasul-rasul dianggap perjuangannya mustahil mendapat kemenangan. Tetapi akhirnya kaum yang menentang rasul-rasul itu dibinasakan oleh Allah. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun dan kaum yang lain yang memerintah kerajaan beratus-ratus tahun dibinasakan oleh Allah, dan Rasul akhirnya mendapat kemenangan. Padahal mereka berjalan musafir merata dunia melihat tanda-tanda kemusnahan umat di zaman dahulu, tetapi mereka tidak beriman kepada petunjuk yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap orang yang beriman adalah bodoh. Sekiranya munafik ada di zaman Nabi SAW, maka munafik di zaman kita lebih ramai lagi, lebih besar lagi jumlahnya, menganggap orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bodoh. Marilah kita sentiasa mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanadiyannahum sublana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh perjalanan kami tunjukkan perjalanan kami untuk menuju kebenaran, dan Allah bersama dengan orang-orang yang mengerjakan kebajikan. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Qul ya wasallallahu azim lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين وغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهدى والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan jangan kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang Islam. Marilah kita menilik diri masing-masing, menilik kepercayaan kita, perangai kita, amalan kita. Adakah menepati ajaran Islam ataupun tidak? Kerana Islam sahaja yang diterima oleh Allah SWT. Semua yang bercanggah dengan Islam ditolak. Islam sahaja menyebabkan selamat kita di dunia sehingga hari akhirat. Yang bukan Islam menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita sentiasa mengenang jasa Nabi kita Muhammad yang menyampaikan Islam kepada kita. Kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa bersalawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi biha ashra." Sesiapa yang bersalawat ke atasku satu salawat, nasib Allah bersalawat ke atasnya 10 salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum ربنا هب لنا من لدنك رحمة اللهم انصرنا على من عادانا من الكفار والمنافقين والأحزاب اللهم انصرنا عليهم اللهم أصلح أمتنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وقادتنا في من خافك يا رب العالمين ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.